Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada panel hakim dan pesyarah yang menilai video perancangan orientasi sekolah saya iaitu ROS. Okey, baiklah, di sini saya Muhammad Zahiruddin bin Khairul Azlan bernombor matrik CB 2023 dari Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vocational BBG. Berdasarkan kepada tajuk perkongsian panel penceramah yang telah dijemput, iaitu tajuk perkongsiannya iklim sistem persekolahan semasa, dan di sini kami diberi soalan, dan soalannya ialah yang pertama, apakah yang anda faham tentang iklim sekolah semasa? Dan soalan yang seterusnya, berikan 3 contoh situasi bagaimana iklim sekolah dapat mempengaruhi budaya pengajaran dan pembelajaran di sekolah tersebut. Kita akan ke muka surat yang seterusnya untuk melihat jawapan-jawapan yang telah saya buat. Okey, baiklah. Soalan yang pertama, apakah yang anda faham tentang iklim sekolah semasa? Jawapan yang telah diberi di sini adalah ciri-ciri kehidupan di sekolah, suasana sekolah, aktiviti di dalam sekolah dan budaya sekolah. Namun, bagi saya, ianya menerangkan tentang kualiti dan ciri-ciri kehidupan di sekolah sebagai contoh budaya sekolah dan iklim sekolah yang merujuk kepada sejumlah nilai budaya, praktis-praktis keselamatan dan struktur organisasi di sekolah yang mempengaruhi dan memberi kesan kepada proses pembentukan tingkah laku dan keselamatan para pelajar di sekolah. Kaedah pengajaran dan pembelajaran iaitu PNP, keterbukaan dan bentuk hubungan yang wujud antara pentadbir, guru, ibu bapa dan pelajar menyumbang kepada pembentukan iklim sekolah itu sendiri. Walau bagaimanapun, budaya dan iklim sekolah adalah dua bentuk yang sangat saling berkaitan. Namun, iklim sekolah lebih merujuk kepada kesan persekitaran sekolah itu sendiri ke atas pelajar mereka. Okey, baiklah, soalan yang seterusnya. Berikan 3 contoh situasi bagaimana iklim sekolah dapat mempengaruhi budaya pengajaran dan pembelajaran di sekolah tersebut. Di sini mempunyai 3. Yang pertama ialah prasarana, co-curriculum dan pengurusan. Untuk prasarana, iaitu Standard Operation Procedure ataupun SOP. Sekiranya sebelum pandemik COVID-19, kita masih mempunyai Standard Operation Procedure, namun masih di dalam persekitaran sekolah. Namun setelah berlakunya pandemik COVID-19, satu dunia diperlukan untuk melakukan dan mewajibkan Standard Operation Procedure untuk mengelakkan wabak ini merebak. Begitu juga di sekolah, sekiranya pelajar di dalam kelas, pelajar perlu duduk secara jarak dan perlu melakukan social distancing. Namun tidak seperti sebelum berlakunya pandemik COVID-19 ini. Okey, itu dari segi prasarana. Dari segi co-curriculum, iaitu PDPC ke PDPR. Apabila sebelum pandemik COVID-19, segala aktiviti co-curriculum berlaku secara fizikal. Namun, setelah berlakunya pandemik COVID-19, segala aktiviti co-curriculum mungkin tidak dapat berlangsung ataupun diubah kepada aktiviti yang lebih ke alam maya dan lebih kepada sistem alam maya. Okay, yang terakhir sekali pengurusan, iaitu struktur organisasi. Struktur di mana pengetua di atas, PKM di bawah, PK Penitia di bawah, penolong kanan di bawah. Okay, sistem pengurusan ini sangat mempengaruhi budaya pengajaran dan pembelajaran di semua sekolah. Kerana tanpa struktur organisasi pengurusan ini, sekolah itu tidak dapat berlangsung dengan lancarnya.
Okey, baiklah. Untuk panel penceramah yang seterusnya, iaitu panel penceramah yang kedua, iaitu yang bertajuk berkenaan tentang perancangan aktiviti sekolah. Okey, diberikan dua soalan di sini seperti soalan sebelumnya. Okey, soalan yang pertama, berikan dua kepentingan menyediakan takwim aktiviti sepanjang tahun di sekolah. Dan seterusnya, huraikan dengan terperinci satu contoh aktiviti yang dikongsikan oleh panel dan berkaitannya dengan pembangunan nilai Jerry, iaitu jasmani, emosi, rohani dan intelek dalam kalangan guru dan pelajar. Okey, baik. Soalan seterusnya, berikan dua kepentingan menyediakan takwim aktiviti sepanjang tahun di sekolah. Okey, untuk yang pertama, persediaan awal. Ini kerana kepentingan rancangan takwim aktiviti ialah ia membolehkan guru merancang dan bersedia untuk mengadakan aktiviti kepada pelajarnya dengan sangat terancang dan teratur di dalam tempoh jangka masa yang panjang, iaitu diberikan 2 semester untuk 2 tahun ataupun 2 semester untuk 1 tahun. Okey, seterusnya, memahami dan menentukan isi aktiviti. Kepentingan takwim ini juga ialah guru dapat memahami dan menentukan isi aktiviti yang lengkap dan cukup untuk disampaikan dalam masa yang telah diperuntukkan, dan ianya amat menjimatkan masa kerana segala aktiviti yang dapat dijalankan amat mudah untuk dijalankan apabila segalanya telah dirancang terlebih dahulu. Okay, huraikan dengan terperinci satu contoh aktiviti yang dikongsikan oleh panel dan perkataannya dengan pembangunan nilai Jerry dalam kalangan guru dan pelajar. Okey, baiklah. Untuk yang pertama, jasmani, iaitu yang saya dapat lihat daripada apa yang telah dikongsikan oleh panel penceramah, iaitu sukan dan permainan bola jaring. Kerana sukan dan permainan bola jaring ini memerlukan pergerakan fizikal untuk melakukan sesuatu aktiviti. Okey, seterusnya emosi, iaitu program prinsipal touch pelajar prospek. Iaitu saya dapat lihat di sini apabila panel penceramah memberi kata-kata dan saya dapat simpulkan program prinsipal touch pelajar prospek ini memberi penghargaan kepada murid cemerlang dan near miss. Seterusnya, ianya memberi suntikan emosi anak-anak murid agar terus berusaha mencapai kejayaan. Dan ini sangat berkaitan dengan emosi para pelajar. Okey, seterusnya rohani, iaitu program Majlis Maulidul Rasul, iaitu program keagamaan untuk rohani pelajar-pelajar, dan saya dapat simpulkan di sini rohani di dalam aspek nilai Jerry ini, Majlis Maulidul Rasul ini sangat bertepatan dengan perkara yang diminta. Okey, seterusnya dari segi intelek, iaitu program kolaboratif guru muda SPM. Okey, saya dapat lihat di sini program kolaboratif guru muda SPM ini memberi peluang kepada murid ataupun pelajar berkongsi ilmu sesama mereka, dan ianya juga meningkatkan keyakinan diri murid dan para pelajar. Dan ini sangatlah berkaitan dengan aspek intelek. Untuk panel penceramah yang seterusnya, iaitu berkenaan dengan tajuk peranan dan tanggungjawab sekolah pada abad ke-21. Soalan yang pertama, berikan dua perbezaan peranan dan tanggungjawab guru sebelum dan selepas pada abad ke-21. Huraikan cabaran yang dihadapi oleh guru abad ke-21. Okey, baik. Soalan yang seterusnya, huraikan beserta sokongan rujukan satu kesan kepada sistem dan budaya sekolah sekiranya sebuah sekolah tidak memainkan peranan dan tanggungjawab membawa sistem pendidikan seiring dengan kemajuan teknologi. Okey, baiklah. Soalan seterusnya, perbezaan peranan dan tanggungjawab guru sebelum dan selepas abad ke-21. Okey, baiklah. Saya akan terangkan sebelum abad 21 dahulu. Okey, sebelum abad 21, proses PMP berpusatkan hanya kepada guru semata.
Dan proses PMP berfokuskan hanya menggunakan buku teks dan nota yang diberikan oleh guru. Seterusnya, pelajar akan mengajukan soalan ketika waktu sekolah berlangsung saja. Okey, kita beralih kepada selepas abad ke-21, iaitu proses PMP berpusatkan kepada murid. Dan seterusnya, ianya mewajibkan teknologi maklumat dan media dalam pengajaran. Dan yang terakhir sekali, ianya meningkatkan kefahaman dalam mengaplikasikan pendekatan learning by doing kepada pelajar. Kesan kepada sistem dan budaya sekolah sekiranya sebuah sekolah tidak memainkan peranan dan tanggungjawab membawa sistem pendidikan seiring dengan kemajuan teknologi. Okey, baik, di sini saya sertakan rujukan yang saya dapat dari Keratan Akhbar tentang apa jadi sekiranya sekolah tidak memainkan peranan kepada sistem pendidikan seiring kepada kemajuan teknologi. Dan saya juga turut memberi contoh apa yang jadi kepada sekolah. Persekitaran sekolah menjadi buta IT. Seterusnya, sekolah akan ketinggalan dengan sekolah yang memainkan peranan yang tinggi dalam ilmu IT, dan maklumat yang hendak disampaikan secara pantas mengambil masa yang lama untuk sampai kepada para pelajar, cikgu dan sekolah. Okey, baiklah, di sini adalah kesimpulan daripada webinar rancangan orientasi sekolah. Okey, dapat saya simpulkan ianya dapat memberikan pengalaman kepada guru-guru pelatih pada akan datang. Dan seterusnya, daripada rancangan orientasi sekolah, webinar ini dapat membuatkan guru pelatih biasa dengan iklim sekolah ketika zaman pandemik ini, di waktu ketika wabak menyerang seluruh dunia. Dan itu sahaja kesimpulan daripada saya. Okey, baiklah. Ini adalah sumber-sumber rujukan yang saya perlukan untuk menyiapkan soalan dan video ini. Ini adalah contoh-contoh rujukannya.